Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks Matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 6.1a pada muka surat 178. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Tentukan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut berikut. Soalan A, 97 darjah. Untuk jawab soalan sebegini, kita kena lukiskan Sata Carterson untuk menggambarkan sudut tersebut. Namun semasa peperiksaan ataupun buat latihan, sebenarnya sukuan-sukuan dan juga sudut-sudut tersebut tidak perlu dilabel. Cikgu labelkan di sini untuk menyenangkan rujukan kita semua. Untuk menentukan sudut 97 darjah, kita mesti lukiskan dari paksi X yang positif lawan arah jam. Maka ini adalah sudut 97 darjah, di mana ianya adalah terletak dalam sukuan kedua. Kemudian, sudut ini pula adalah sudut rujukan sepadan alfa. Dengan ini, kita akan menggunakan rumus dalam sukuan kedua, di mana sudut rujukan sepadan akan sama dengan 180 darjah tolak dengan nilai theta, iaitu 97 darjah. Oleh itu, jawapannya akan sama dengan 83 darjah. Soalan B, 189 darjah. Jadi kita mula dari paksi X yang positif lawan arah jam akan dapat sudut 189 darjah ini, di mana ianya adalah terletak dalam sukuan ketiga. Dan sudut alfa yang sepadan itu adalah di sini. Ini bermaksud kita kena gunakan rumus dalam sukuan ketiga, di mana sudut rujukan sepadan akan sama dengan 189 tolak dengan 180. Jawapannya adalah sama dengan 9 darjah. Soalan C, 278 darjah. Dari paksi X positif lawan arah jam, kita tentukan sudut 278 darjah. Inilah sudut 278 darjah. Kemudian kita lukiskan garisan berwarna biru untuk mewakili kedudukan sudut tersebut, di mana sudut itu adalah terletak dalam sukuan keempat dan sudut rujukan sepadannya adalah di sini. Kita label dengan alfa. Ini bermaksud kita akan gunakan rumus dalam sukuan keempat, di mana sudut rujukan sepadan akan sama dengan 360 darjah tolak dengan 278 darjah. Jawapan adalah sama dengan 82 darjah. Soalan D, 164.2 darjah. Kita mula dari paksi X positif lawan arah jam. Tentukan kedudukan ataupun sudut 164.2 darjah. Kemudian lukiskan garisan biru untuk mewakili kedudukan sudut tersebut. Kemudian sudut ini merupakan sudut rujukan yang sepadan. Dengan ini kita akan menggunakan rumus dalam sukuan kedua, di mana sudut rujukan sepadan akan sama dengan 180 darjah tolak dengan 164.2 darjah. Jawapan adalah 15.8 darjah. Soalan E, 253.6 darjah. Jadi dari paksi X positif arah lawan jam, kita dapatkan kedudukan sudut 253.6 darjah. Kemudian kita lukiskan garisan biru untuk mewakili sudut tersebut. Sudut rujukan sepadannya adalah di sini. Kita wakilkan dengan simbol alfa. Ini bermaksud kita akan gunakan rumus dalam sukuan ketiga, di mana sudut rujukan sepadan adalah sama dengan 253.6 darjah tolak dengan 180 darjah. Jawapan adalah sama dengan 73.6 darjah. Soalan F, 305.7 darjah. Dari paksi X positif lawan arah jam, kita tentukan kedudukan sudut tersebut. Kemudian kita lukiskan garis biru untuk mewakili kedudukan sudut tersebut. Ini pula adalah sudut rujukan sepadan. Dengan itu, kita akan gunakan rumus dalam sukuan keempat, di mana sudut rujukan sepadan adalah sama dengan 360 darjah tolak dengan 305.7 darjah. Jawapan sama dengan 54.3 darjah. Soalan G, 128 darjah 53 minit. Kita mulakan dengan lukis sudut dari paksi X positif lawan arah jam untuk dapatkan kedudukan garisan biru untuk 128 darjah 53 minit. Ini adalah kedudukan sudut rujukan sepadan. Ini bermaksud kita akan gunakan rumus dalam sukuan kedua, di mana sudut rujukan sepadan adalah sama dengan 180 darjah tolak dengan 128 darjah 53 minit. Jawapan adalah 51 darjah 7 minit. Soalan H,
215 darjah 42 minit. Dari paksi X positif lawan arah jam, kita tentukan sudut 215 darjah 42 minit. Inilah kedudukan garis biru untuk mewakili sudut tersebut. Dan sudut rujukan sepadan adalah di sini. Dengan menggunakan rumus dalam sukuan ketiga, sudut rujukan sepadan akan sama dengan 215 darjah 42 minit tolak dengan 180 darjah. Jawapan adalah 35 darjah 42 minit. Soalan 2. Nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Soalan A. Sin 101 darjah. Kita tahu bahawa sudut 101 darjah adalah terletak dalam sukuan kedua. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, dalam sukuan kedua sin adalah bernilai positif. Oleh itu, kita akan gunakan rumus sin bagi sukuan kedua ini. Ini bermaksud sin 101 darjah akan sama dengan positif sin 180 darjah tolak dengan 101 darjah. Ia akan bersamaan dengan sin 79 darjah. Soalan B. Cos 194 darjah. Kita tahu bahawa sudut 194 darjah adalah terletak dalam sukuan ketiga. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, cos adalah bernilai negatif dalam sukuan ketiga. Oleh itu, kita akan gunakan rumus cos dalam sukuan ketiga ini. Ini bermaksud cos 194 darjah akan sama dengan negatif cos 194 darjah tolak dengan 180 darjah. Ia akan bersamaan dengan negatif cos 14 darjah. Soalan C. Tan 246 darjah. Kita tahu bahawa sudut 246 darjah adalah terletak dalam sukuan ketiga. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, dalam sukuan ketiga, tan adalah bernilai positif. Oleh itu, kita akan gunakan rumus tan dalam sukuan ketiga yang ini. Ini bermaksud, tan 246 darjah akan sama dengan positif tan 246 darjah tolak dengan 180 darjah. Ia akan bersamaan dengan tan 66 darjah. Soalan D. Tan 294,5 darjah. Sudut 294,5 darjah terletak dalam sukuan keempat. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, dalam sukuan keempat, tan adalah bernilai negatif. Oleh itu, kita akan gunakan rumus tan ini dalam sukuan keempat. Ini bermaksud, tan 294,5 darjah akan sama dengan negatif tan 360 darjah tolak dengan 294,5 darjah. Ia bersamaan dengan negatif tan 65,5 darjah. Soalan E. Sin 339,8 darjah. Sudut 339,8 darjah adalah terletak dalam sukuan keempat. Dengan merujuk nota di sebelah, dalam sukuan keempat, nilai sin adalah negatif. Oleh itu, kita akan gunakan rumus sin dalam sukuan keempat ini. Ini bermaksud, sin 339,8 darjah akan sama dengan negatif sin 360 darjah tolak dengan 339,8 darjah. Ia bersamaan dengan negatif sin 20,2 darjah. Soalan F. Cos 112,3 darjah. Sudut 112,3 darjah adalah terletak dalam sukuan kedua. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, dalam sukuan kedua, cos adalah bernilai negatif. Oleh itu, kita akan gunakan rumus cos dalam sukuan kedua ini. Ini bermaksud, cos 112,3 darjah adalah sama dengan negatif cos 180 darjah tolak 112,3 darjah. Ia akan bersamaan dengan negatif cos 67,7 darjah. Soalan G. Cos 287 darjah 45 minit. Sudut 287 darjah 45 minit adalah terletak dalam sukuan keempat. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, dalam sukuan keempat, cos adalah bernilai positif. Oleh itu, kita akan gunakan rumus cos dalam sukuan keempat ini. Ini bermaksud cos 287 darjah 45 minit akan sama dengan cos 360 darjah tolak dengan 287 darjah 45 minit. Ia bersamaan dengan cos 72 darjah 15 minit. Soalan H. Tan 96 darjah 31 minit. Sudut 96 darjah 31 minit adalah terletak dalam sukuan kedua. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, dalam sukuan kedua, tan adalah bernilai negatif. Oleh itu, kita akan gunakan rumus tan dalam sukuan kedua ini. Ini bermaksud, tan 96 darjah 31 minit akan sama dengan negatif tan 180 darjah tolak 96 darjah 31 menit. Ia akan bersamaan dengan negatif tan 83 darjah 29 minit.
Soalan I. Sin 203 darjah 26 minit. Sudut 203 darjah 26 minit ini adalah terletak dalam sukuan ketiga. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, dalam sukuan ketiga, sin adalah bernilai negatif. Oleh itu, kita akan gunakan rumus sin dalam sukuan ketiga ini. Ini bermaksud, sin 203 darjah 26 minit ini akan sama dengan negatif sin 203 darjah 26 minit tolak 180 darjah. Ia bersamaan dengan negatif sin 23 darjah 26 minit. Soalan 3. Raja di sebelah menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. Tentukan nilai sin theta, cos theta dan tan theta. Apabila kita rujuk maklumat dalam bulatan unit tersebut, yang ini sebenarnya adalah koordinat X, yang ini adalah koordinat Y. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, nilai sin theta akan sama dengan koordinat Y. Oleh itu, sin theta untuk soalan ini akan sama dengan koordinat Y-nya, iaitu negatif 0.829 sifar. Kedua, kita nak tentukan nilai cos theta. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, cos theta akan sama dengan koordinat X. Oleh itu, cos theta untuk soalan ini adalah sama dengan koordinat X-nya, iaitu 0.5592. Bagi tan theta pula, dengan merujuk kepada nota di sebelah, tan theta akan sama dengan koordinat Y bahagi dengan koordinat X. Jadi, kita ambil koordinat Y dibahagi dengan koordinat X untuk soalan ini, yaitu negatif 0.829 sifar dibahagi dengan 0.5592. Jawapannya bersamaan dengan negatif 1.4825. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.